ditetapkan sebagai cuti am. Nuzul Quran ini tuan-tuan, dia bukan sekadar cuti, tetapi lebih daripada itu sepatutnya kita raikan nuzul Quran. Bagaimana Quran nuzul ke atas diri kita? Kalau nuzul Quran ni tuan-tuan, dia Quran turun ke atas Nabi Muhammad SAW pada 7 Ramadan di Gua Hira dengan ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu maksud nuzul Quran pada 7 Ramadan. Tapi bagaimana pula nuzul Quran ke atas diri kita sendiri? Yang tu turun atas Nabi, yang turun atas kita macam mana pula? Macam mana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Macam mana kita layan Al-Quran? Quran ni bukan buku bahasa Inggeris, bukan buku matematik, bukan buku sains. Dia adalah manual book macam mana kita nak hidup mengendalikan dunia ni biar kita berjaya dan bahagia bila berada pada hari akhirat, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tuan-tuan, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama kena belajar. Belajar tu, belajarlah membaca Al-Quran dengan betul. Macam imam tadi kan sedap, dua imam kita bagus, alhamdulillah. Dua imam tadi tu kita boleh kekalkan untuk 5 tahun lagi, insya-Allah ya. Kalau tak sedap kita tukar. Tuan-tuan, baca Quran biar belajar hukumnya dengan betul. Betul kena belajar. Kita bermula Quran kena belajar. Apa kata Nabi SAW? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kena belajar. Lepas belajar kita pandai, kita kena mengajar Al-Quran. So step pertama apa nak buat? Kita kena layan Quran, kita kena berinteraksi dengan Quran dengan belajar. Belajar macam mana? Baca dengan betul. Sebab Nabi sebut rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Ada orang baca Quran sedangkan dalam masa yang sama Quran melaknat dia. Quran maki. Celaka kau baca macam ni. Baca Quran tunggang-langgang, hukum tajwid. Sepatutnya wakaf, dia tak wakaf. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, kalau kita bawa kereta simpang 4, traffic light kita warna merah, kita break tuan-tuan di petak kuning. Agak-agak apa kata orang nak ke kita? Dia break tuan-tuan, dia berhenti di petak kuning. Sepatutnya ada garisan tu di traffic light merah pun ada garisan, dia kena berhenti. Dia berhenti petak kuning. Salah ke tak salah? Salah. Kalau ada polis kena saman. Jadi macam tu juga Quran, tidak boleh berhenti suka-suka. Kalau berhenti, cara berhenti namanya wakaf. Kalau wasal, caranya wasal, itu sambung. Wasal ni sambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wasal. Tapi kadang-kadang ada orang baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wakaf pun tidak, wasal pun tidak, namanya sakta. Salah. Dia dah berdoa baca. Ibu suka dia. Satu, kena belajar tajwid. Mana yang ikhfa, mana yang izhar, mana yang gunnah, mana dengung. Senang je tuan-tuan baca tajwid, senang je. Sekarang ni orang guru-guru tajwid. Masjid-masjid ada kelas tajwid, belajar. Jangan malu nak belajar. Ustaz saya orang lama, ustaz malu nak belajar. Nabi sebut yang belajar dengan yang mengajar, dua-dua terbaik. Khairukum, dua-dua terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul Tuhan kata warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah kamu baca Quran dengan tartil. Apa maksud tartil? Pertama, betul tajwid. Yang kedua, betul makhraj. Kalau dha dia tak sama dengan dal. Waladdallin itu di rumah dalil.
tu tartil tuan-tuan, kita bagi huruf hak huruf. Walaupun hamzah dengan ain dua-dua jenis huruf dihalqum, tapi tak sama kedudukan, di mana hamzah, di mana ain. Itu namanya baca Quran dengan tartil. Allah suka kalau kita baca Quran dengan tartil. Sebagaimana turunnya wahyu dari Jibril baca dengan tartil ke atas Nabi baca dengan tartil ke atas para sahabat. Sampailah kepada kita zaman sekarang. So yang pertama tuan-tuan, baca Quran dengan belajar tajwid, berapa panjang harakat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tidak dilaknat, dikutuk oleh Al-Quran yang kita baca tunggal-langgang tadi. Nombor 2, bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim? Lepas kita belajar, apa kena buat? Baca. Baca hari-hari baca. Tak kisahlah tuan-tuan nak baca banyak ke sikit, tapi kena hari-hari buat. Contohlah paling senang, sikit asalkan berterusan, itu lebih baik daripada banyak sekali buat lepas tu tak buat. Nabi sebut apa? Khairul amal madama wa in khalla. Sebaik-baik amalan itu ialah yang berterusan walaupun sedikit. Lepas subuh satu muka surat, habis satu muka surat Sadaqallahul Azim. Lepas zuhur satu muka surat, habis satu muka surat Sadaqallahul Azim. Maknanya tuan-tuan, sekurang-kurangnya satu hari satu malam 5 muka surat dah kita baca. Besok 5 pula, lusa 5 pula, insya-Allah kok mana pun dia akan khatam juga. Walaupun 2 tahun baru nak khatam, tak kisah. Yang penting sentiasa membaca Al-Quranul Karim. Sebab itu Nabi SAW menyebut Iqra'ul Quran. Bacalah Quran. Nabi suruh, ini ayat perintah. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Kenapa Nabi beria sangat suruh kita baca Quran? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sebab Quran akan datang pada hari kiamat beri syafaat kepada orang yang membaca. Quran itu datang bagi syafaat. Sebab itu tuan-tuan ada hadis sebut, bila mana seseorang itu meninggal dunia, sedangkan masa dia hidup dia selalu baca Quran, maka amalan baca Quran tadi akan duduk dalam kubur teman dia. Bila kita sudah dalam kubur, kita sudah mati dalam kubur, kita nampak ada satu lembaga yang indah berseri-seri, dan kita pun tak takut tengok dia, dan kita tanya, Tuan, siapakah Tuan ini? Maka lembaga yang berseri-seri tadi dia akan menjawab, akulah amalan kamu yang selalu baca Quran. Maka kita pun terus tidak takut lagi, sebab kita ada peneman dalam kubur, pendamping dalam kubur. Maka bila mana datang malaikat munkar dan nakir nak soal kita, Al-Quran tadi dia akan datang, dia akan berdialog dengan malaikat munkar nakir. Dia kata, wahai malaikat berdua, Tuan tidak perlu soal jenazah ini, sebab saya akan menjaganya sampai dia masuk syurga. Habis saja kata-kata Al-Quran tadi, malaikat munkar nakir tak tanya apa lagi soalan, tak tunggu beredar. The power of Quran tanya kita baca masa hidup atas dunia. Lepas tu Nabi beria-ria sangat suruh kita baca Quran. Lepas habis salat fardu, Nabi suruh kita jangan tinggal baca Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Sebab orang yang sentiasa baca Ayatul Kursi selepas habis salat fardu, kata Nabi, dia dengan syurga pemisahnya mati. Dia dengan syurga, dia ni syurga, pemisahnya mati. Artinya bila dia mati, syurga lah dia. Dia terpisah dengan mati dia. Bila dia mati, tetap syurga. Padahal tapi orang ramai kata kelang kabut, tak sempat, banyak benda urgent. Habis dia Assalamualaikum, yuk bangun. Padahal Ayatul Kursi tuan-tuan tak sampai seminit pada baca.
Tak sampai seminit. Paling lama pun tuan-tuan 2 minit lah. Itu lama sungguh. Nabi suruh baca apa? Surah Tabarakalladzi sebelum tidur tiap-tiap malam. Bermula malam itu, bermulanya terbenam matahari, namanya maghrib. Sebelum tidur tuan-tuan banyak masuk bermula maghrib sampai nak tidur tu tuan-tuan. Surah Tabarakalladzi ataupun surah tu Al-Mulk. Panjang Ustaz. Allah, panjang tu. Ada 30 ayat. Ya Allah. Tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah, namanya 30 ayat. Tapi bagi orang yang selalu baca surah Tabarakalladzi dengan lancar, 4 minit ya tuan-tuan. Sekejap. Paling lama 5 minit. Cuba tuan-tuan buat ini. Letak jam, handphone kan kita ada stopwatch. Kita set masa, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jangan taruh dulu lama. Bismillahirrahmanirrahim. 30 minit. 4 minit kan? 5 minit je. Subhanallah. Sedangkan Nabi sebut baca surah Tabarakalladzi itu penyelamat kita daripada sengsara kubur, siksa kubur, azab kubur. Dipanggil surah Al-Munjiyah, surah penyelamat. Allah, takkan tak boleh baca? Tengok drama Mona Lisa 1 jam, ada masa? Halalkan hati yang mencuri, ada masa? Tengok bola, ada masa? Tengok berita perdana, ada masa? Tengok Raja Lawak, ada masa? Baca Quran 4 minit, ada masa? Rugi tuan-tuan. Tengok Raja Lawak, tidak menyelamatkan kita dari siksa kubur. Tengok bola, tidak menyelamatkan kita daripada azab kubur. Tengok drama, tidak menyelamatkan kita daripada sengsara kubur. Baca Quran, game. Masya Allah. Betul Nabi suruh baca Quran. Tengok tuan-tuan, siapa yang baca suratul Ikhlas seumpama dia baca 1/3 Quran, kata Nabi. Artinya kalau dia baca 3 kali surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallah, 3 kali dia baca, seumpama dia baca Quran 30 juzuk. Itu pun tak nak juga. Tak ada masa Ustaz. Sibuk yang ibadah Ramadan, tak ada masa. Padahal dalam perjalanan pergi dan balik pada Ramadan, dia boleh baca berpuluh-puluh kali surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu ahad. Pahala itu tuan-tuan. Dan akan baca Qul Huwallahu ahad 3 kali, baru 30 saat. Tak percaya tu baca dia. Lepas ni yang sekarang pada umur nanti. Betul Ustaz ni 3 kali Qul Huwallahu 30 saat. Ya tuan-tuan, tu baca dengan syarat lancar, tidak taranum, tertil. Mudah je tuan-tuan. Itu pun payahnya tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, Nabi suruh baca Al-Quran. Dia akan bagi syafaat. Surah Tabarakalladzi selamat kita dari siksa kubur. Baca ayatul kursi lepas sembahyang, kalau mati tu masuk surga. Baca Qul Huwallahu 3 kali tuan-tuan, seumpama baca 30 juzuk Al-Quran. Apa lagi kita nak? Yang naknya ngaji je, yang naknya buka mulut je. Tuan-tuan, so kena baca Quran. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih wa huwa ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang baca Quran dan dia mahir selok belok bacaan Quran, tahu panjang pendek baca Quran, tahu mana nak berhenti, mana nak sambung, mana sabbah bila baca Quran, tahu kat mana nak dengung, kat mana nak izhar bila baca Quran, tahu hak-hak huruf makhraj dan tajwid. Orang ni hebat. Kata Nabi, dia akan bersama dengan as-safaratil kiramil bararah, sekumpulan malaikat yang mulia. Artinya orang yang rajin baca Quran dan betul tajwidnya, dia ni geng malaikat. Geng malaikat lah. Sebab malaikat baca Quran tak pernah salah. Habis tu Ustaz kami ni Ustaz, Allah, baru nak belajar Ustaz baca pun merangkak-rangkak macam mana Ustaz? Apa hukumnya? Hukumnya baca Quran merangkak-rangkak tidak beradab sama sekali. Dia kena duduk elok-elok, jangan merangkak-rangkak. Tuan-tuan dan perempuan dalam hati Allah, orang yang baca yang gigi tak ada kadang-kadang, nafas sempur, Allah Asmaul Husna pun ada,
Tak apalah, bacalah sekadar kemampuan. Kita panggil baca merangkak-rangkak dia, dia ulang balik juta. Alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'a fihi wa huwa alaihi syakkun falahu ajran. Orang yang baca Quran dan dia tergagap-gagap baca Quran, walladzina kafaru tu gagap tu, wa huwa alaihi syakkun, susah bagi dia baca Quran sampai berpuluh-puluh basah setiap puluh dia kata ya Allah. Nabi kata apa? Falahu ajran, maka dia dapat 2 pahala. Pertama pahala baca Quran, yang kedua pahala susah payah dia baca Quran. Masya Allah. Kalau tak baca juga tak tahu apa. Satu huruf satu pahala diganda 10. Nabi kata aku tidak kata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. So dah dapat 30 pahala. Tak baca dah dapat pahala satu huruf. Kalau di Mekah pula baca Quran, satu huruf darat, satu huruf satu pahala daratnya 10, daratnya 1,000 dalam Masjidil Haram. Masya-Allah. Pahala saja tuan. Okey, tuan. Yang kedua, kena baca Al-Quran. Yang ketiga apa nak buat? Yang ketiga tuan-tuan dalam hati Allah, dalam minit lagi setengah jam. Masya-Allah. Sekejap ada saudara. Yang ketiga apa nak buat? Tadabbur. Bukan takabur, sombong, masuk Facebook. Alhamdulillah, saya baca 30 juz. Dah tadabbur. Tadabbur apa? Kita perhatikan makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Perhatikan makna. Boleh kita meresap dalam hati kita, insaf ya Allah. Tuan-tuan buka kisah Nabi Nuh dengan anak dia, ya Allah. Itu keluarga Nabi Nuh tu. Anak dia pun derhaka kat dia, kita berisas kerja, ya Allah. Patutlah anak kuliah, nak solat. Anak Nabi Nuh setelah itu derhaka kepada bapak dia, tidak beriman dengan Allah dan Rasul. Meresap hati kita, tuan-tuan. Okey, tengok pula cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa dan Nabi Harun, Tuhan kata apa? Idhaba ila fir'aun fa innahu tagha. Musa hi Harun, kamu berdua pergilah kepada Fir'aun, yakni pergi menghadap Fir'aun. Fa innahu tagha, kerana sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Bukan Fir'aun tu kena menghadap ustaz. Ustaz kena pergi jumpa Fir'aun ke? Ustaz, tak, memang itu. Kalau jawab pendakwah, kena berdakwah. Dia kena jumpa pemimpin, dia kena jumpa orang. Pada kata sesat, kena jumpa, berdialog, berucap, berdebat. Masya Allah. So kita tahu, itu tadabbur. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Dan Musa dan Harun dah sampai menghadap Fir'aun, bercakaplah kepada Fir'aun dengan percakapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sedar ataupun takut kepada Tuhan dia. Orang cakap lemah lembut ke? Tuan-tuan, iktibar, tadabbur. Masya Allah. Tuan-tuan, ada ni satu cerita tuan-tuan sebagai penutup. Kisah Imam Hasan Al-Basri, orang tadabbur Quran. Imam Hasan Al-Basri Tok Guru segala Tok Guru, level dia, bukan dia, status dia. Habis dia mengajar dengan anak-anak murid dia pun buka surah jawab. Siapa ada masalah nak mengadu apa-apa, silakan. Kata Tok Guru Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang Allah katakan, Tok Guru, saya ada masalah apa dia? Masalah negeri saya, kampung saya, kemarau panjang, hujan tak turun, apa nak buat? Maknanya dia bukan kampung tu, kampung lain. Datang semata-mata nak mengadu masalah. Kampung saya, hujan tak turun, kemarau, apa nak buat? Imam Hasan Al-Basri tak jawab, buat pembenihan awal lah.
Tapi dia jawab apa? Istaghfirillah. Hendaklah kamu balik istighfarlah kepada Allah. Lagi soalan? Datang soalan lagi. Wahai Tok Guru, saya ada masalah nak mengadu ni. Saya dah cuba macam-macam kerja, tapi tetap miskin, papa kedana juga. Apa nak buat? Dia tak kata gitu terjaya lah, banyak kita kosong sekarang. Dia kata apa? Istaghfirillah. Hendaklah kamu istighfar kepada Allah. Sama jawapan. Ada soalan lagi? Ada, Tok Guru. Apa soalan awak? Tok Guru, saya dah mengadu masalah. Isteri saya tak boleh beranak, dia mandul. Apa nak buat? Kahwin seorang lagi. Tak, kita jawab gitu. Dia kata apa? Istaghfirillah. Membalik istighfar hanya kepada Allah. Sama je. Ada soalan lain? Ada, Tok Guru. Ya. Apa masalah awak? Saya ada tanah kebun, Tok Guru. Saya tanam macam-macam tak tumbuh. Apa nak buat? Tuan-tuan, kata Tok Guru tu Hasan Basri, istaghfirillah, membalik istighfar kepada Allah. Habis. Dia pun balik semua anak apa ni yang soal itu, datang anak murid dia. Wahai Tok Guru, 4 orang datang tanya Tok Guru dengan 4 soalan berbeza. Kenapa Tok Guru jawab dengan jawapan yang sama bagi keempat-empat ini? Kata Imam Hasan Al-Basri, aku tidak jawab sesuka hati aku, tetapi Allah yang jawab itu. Dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Tengok kita tadabbur Quran. Itu penting tadabbur tu. Semua masalah manusia ada dalam Al-Quran dengan syarat kena tadabbur, faham. Tuan-tuan, mana tu Guru? Buka surah Nuh ayat 10 hingga 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kamu istighfar kepada Tuhan kamu, Dia akan hantar awan ke atas kamu, menurunkan hujan dengan selebat-lebatnya. Menjawab penanya yang bertanya, yang pertama punya soalan, kampung saya kemarau, hujan tak turun. Istighfar, Dia akan hantar hujan ke atas kamu. Wa yumdidukum bi amwalin. Dia akan limpah kepada kamu harta benda dengan syarat istighfar. Menjawab penanya yang kedua, saya ni macam-macam buat kerja tak menjadi, susah apa kedana juga, miskin, apa nak buat? Istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin. Dia akan limpahkan kepada kamu harta benda, kekayaan. Bi amwalin wa banin. Tuan-tuan, wa banin itu kalau kamu istighfar, Dia akan anugerah kepada kamu anak-anak surga. Menjawab soalan penanya yang ketiga, bini saya mandul, tidak boleh beranak, apa nak buat? Istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Dia akan jadikan untuk kamu kebun-kebun yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berbuah dan anak-anak sungai. Menjawab soalan yang keempat, saya ada kebun, tanam apa pun tak tumbuh. Istighfar. Masya Allah. Itu mentadabbur. Dia perhatikan makna, dia mendalami apa isi kandungan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, hidupnya penuh bermakna. Dia akan membuatkan hidup orang lain juga bermakna, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekali itu pada malam kita sekarang. Kesimpulan tuan-tuan, sempurna nuzul Quran 1439 Hijrah dimana sama-sama kita mendampingi Al-Quran dengan 3 cara. Syukur Al-Quran ada lagi banyak cara. Syukur Al-Quran 3 cara. Masa terhad. Yang pertama, belajar Al-Quran. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, tadabbur isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran memberi syafaat kepada kita pada hari kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.